Dalam PKR pun saudara ada beberapa pendapat yang tak bersetuju dengan tindakan segelintir kecil, bukan ramai tuan-tuan, segelintir kecil puak-puak tertentu yang dekat dengan Khairi Jamaluddin cuba untuk membawa KJ menyertai PKR, walaupun dia tahu usaha ini boleh menyebabkan hubungan di antara UMNO dan PKR keruh, dan ianya sekaligus boleh menyebabkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh goyah. Namun nampaknya puak-puak ni saudara tak ramai, sikit je jumlah dia. Agak ketegak ataupun agak degil, agak ketegak ataupun agak degil dan beria-ria, malah mereka tak kisah pun kalau kerajaan tumbang tuan-tuan, asalkan kawan-kawan lama dapat bertahun. Saya tak nak ulas sesiapa yang saya maksudkan, tetapi kita haraplah kita harap kawan-kawan ini kena tengok 22 bulan ketika Pakatan Harapan memerintah. Bila tersilap langkah, akhirnya tuan-tuan apa yang berlaku. Jadi kita harap benda ni dapat dibendung oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu orang yang buat kerja ni pun tak berapa gemar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka ada agenda-agenda tertentu, dan kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kekuatan untuk memastikan kerajaan perpaduan ini kekal kukuh tanpa diganggu-gugat oleh mana-mana pihak yang cuba untuk memecah belahkan kita, insya-Allah. Jadi malam ni kita mengalu-alukan soalan daripada teman-teman yang berada di rumah. Soalan boleh diajukan di talian 0113595444. Silakan saudara Wan Kuris. Okey Tok, kita ini soalan daripada netizen para penonton. So dia kata dia tengok apabila dia melihat senario PR 14-15 kumpulan Gen Y, YXY, XYZ ni tidak dapat memberi sokongan kepada UMNO tu. Adakah UMNO masih lagi relevan bagi golongan Gen XYZ itu? Itu sebabnya UMNO kena mengambil pendekatan bagi mendekati orang muda. Kalau sebelum ini pendekatan yang digunakan oleh puak-puak yang menentang kita ini, contohnya mereka menguasai TikTok, walaupun kalaupun kita tak mampu nak membayar influencer TikTok dan sebagainya untuk membantu kita, maka kita perlu menghasilkan lebih ramai TikTokers di kalangan anak-anak muda, di kalangan pemuda UMNO yang menjadi juru bicara parti kita. Dan ini tidak melibatkan proses membeli influencer yang besar. Daripada kita ada 5 tahun dan sudah pastilah untuk tempoh pilihan raya negeri di 6 negeri yang mungkin akan berlaku di antara 4 hingga 5 bulan daripada sekarang ni. Mungkin kita ada masa yang terlalu suntuk, tetapi masih belum terlambat untuk anak-anak muda kita digerakkan bagi menguasai TikTok, bagi menguasai Instagram yang masih lagi mendapat tempat di kalangan orang muda. Dan kita dapati bahawa dari segi dua media ni memang PN ni dia kehadapan sikit berbanding dengan kita, kerana kemampuan keuangan dia. Jadi dalam tempoh yang begini pendek, kita kena pastikan masalah utama kita ni, medium TikTok ini dapat kita atasi. Ini yang saya nampak yang perlu diberikan penekanan yang lebih. Dalam masa yang sama juga, kita juga kena tahu bahawa ada juga medium-medium yang tidak boleh diukur. Contohnya macam
medium WhatsApp. WhatsApp ni tak ramai orang yang buat broadcast list. Kita ni dah ada belas tahun ni kita buat broadcast list ni. Rasanya lama lah, lama jugalah kita buat broadcast list. Cuma saya minta sahabat-sahabat yang selalu menerima broadcast list, saya nak bagi tahu satu broadcast list ni ada 256 orang. Dulu kita boleh hantar sekali banyak, tetapi sekarang ni dia ada limitation dia. Sekarang ni kita boleh hantar maksimum lah antara 10 hingga 17 grup satu kali hantar. Macam sekarang ni saya ada lebih kurang 57 grup. Kalau 57 grup ni nak hantar ni makan masa yang kadang-kadang satu hari. Sebab daripada dia bila dah hantar 17 tu dia terhenti. Dia tak boleh hantar terus. So mungkin saya kena relax setengah jam. Kadang-kadang dia boleh jadi 1 jam 2 jam. Kita buat kerja lain dan sebagainya. So kadang-kadang satu hari lewat. Jadi kita minta sahabat-sahabat yang selama hari ni nakkan maklumat daripada kita, gunakan kaedah community. Ada orang bila kita kena ada, pertama sekali syarat dia kena ada satu grup WhatsApp. Kalau nak join grup community Kerajaan Perpaduan 2, Kerajaan Perpaduan pertama dah penuh 5,000. Kerajaan Perpaduan 2 ni ada lagi 2,000 lebih. Jadi kalau orang join Kerajaan Perpaduan 2 ni, mereka ini biasanya akan minta nak masuk grup DLA. Sebenarnya tak payah masuk grup tu. Grup tu saya seorang je duduk. Itu sebagai prasyarat untuk buat community tu. Saya minta supaya kawan-kawan yang selama hari ni menunggu, kadang-kadang saya lambat hantar dan sebagainya, tolong subscribe, tolong masuk join grup community Kerajaan Perpaduan 2. Setiap malam saya akan post link tu, dan bila saya post link tu, saya minta tuan-tuan tolong klik join di Kerajaan Perpaduan 2. Dan tak lama lagi Kerajaan Perpaduan 2 ni penuh, kita akan buka Kerajaan Perpaduan 3. Jadi sekali saya hantar, saya boleh hantar 5,000 orang. So maklumat tu cepat sampai. Ataupun tuan-tuan boleh join Telegram channel saya. Telegram channel saya Datuk Lokman Adam. Boleh join Telegram tu. Itu berapa puluh ribu pun boleh hantar dalam satu masa. Tapi tak ramai orang yang menggunakan Telegram. Jadi kita UMNO ni, khususnya pemuda UMNO ni, kena menguasai media-media sosial ni. Jadi dalam pendekatan sebelum pilihan raya negeri di 6 negeri ni, saya rasa fokus utama pergerakan pemuda, khususnya puteri UMNO, perlu menghasilkan seberapa ramai anak-anak muda kita, pemuda UMNO kita, puteri UMNO kita, yang boleh menjadi juru bicara parti. Ambil lah poin-poin, contohnya poin dalam ceramah saya. Saya punya ceramah tu ada banyak poin. So boleh cedok benda yang pendek. Saya kalau bercakap, saya explain ni panjang. Saya tak suka cakap macam dalam TikTok ni, biasa dia pendek. Betul tak? Tapi ambil poin yang penting yang saya cakap, kemudian ulang balik. Cakap, kalau pandai boleh masukkan infografik, itu lebih baik. Kalau pandai untuk cantumkan dengan, contohnya Haji Hadi cakap macam ni, Lokman Adam cakap macam ni. So daripada ambil Haji Hadi punya cakap dengan Lokman Adam tu, ambil Haji Hadi punya cakap tu, gabungkan dengan ucapan kamu sendiri, dan hasilkan video pendek. Kalau video pendek tu bagus, hantarlah kepada kita. Jadi mungkin daripada masa ke semasa kita boleh bantu viralkan. Bila video tu betul-betul dibuat dengan baik, menarik, insya-Allah kita pun akan bantu viralkan. Jadi bila kita bantu viralkan, kita akan membantu untuk melahirkan lebih banyak speakers, lebih banyak juru bicara UMNO di kalangan orang muda. Kalau kita nak mendekati orang muda, kita tak boleh expect kita tak boleh expect mereka ni nak dengar cakap orang tua, sebab dia punya jarak umur, unless orang tua itu mengikuti perkembangan anak muda.
Dan dia boleh berbicara, dia boleh bersantai seperti mana orang muda punya cara. Gunakan bahasa-bahasa orang muda. Itu penting. Itu penting. Jadi saya nampaklah dalam masa terdekat ini fokus kita ialah mengatasi kelemahan kita. Dan kelemahan kita hari ini di media sosial, kalau setakat di Facebook saya nampak kita mendahului. BN mendahului, kawan-kawan kita PH pun bolehlah kita boleh bersaing di Facebook. Tetapi generasi yang di Facebook ini 30 tahun ke bawah tu sedikit kurang. Jadi target grup kita ni ialah generasi 30 tahun ke bawah. So yang tua ni mungkin boleh memimpin, yang muda boleh membantu dengan menghasilkan anak-anak muda yang boleh menjadi juru bicara parti. Tetapi last kali orang muda lebih prefer untuk dengar orang muda, rakan-rakan sebaya mereka. So kita assist dia. Ini peranan yang perlu dimainkan oleh parti dia. Tapi dok, medium TikTok itu yang terlalu singkat itu dia lebih banyak pada apa yang kita tengok diorang ni banyak buat troll je daripada itu dah masalah dia. Penjelasan. Kalau dari segi penjelasan memang agak mustahil TikTok tu boleh. Tetapi TikTok dia boleh pergi sampai 15 minit. Kalau buat live macam malam ni 1 jam pun boleh. Tetapi selepas live tu habis nak buka balik tak boleh. So bila kita buat live ni kena ada orang yang tolong cut. Dan untuk live saya ni saya halalkan sesiapa juga nak potong dan masukkan dalam TikTok masing-masing. Nak monetize pun tak ada masalah. Kita halalkan. Boleh potong pendek-pendek. Yang penting perjuangan kita. Yang penting kita dapat meyakinkan anak-anak muda ni. Cuma itulah macam yang menjadi masalah bagi kita. Anak-anak muda ni dia suka glance through, dia suka belik yang pendek-pendek. Kalau ceramah tu panjang pun dia tak berapa dengar. So kita kena cari jalan macam mana apa yang kita cakap tu walaupun sedikit panjang mereka still dengar. So dari segi approach kita kena ubahlah. Kalau misalnya approach kita tu membosankan, kurang mendapat minat orang-orang muda, kita cari pendekatan-pendekatan yang lebih mudah diterima. Buat video pendek ke jadi taxi driver macam KJ ataupun dia buat video kat kedai mamak jadi mamak yang tukar lap meja tu. So ini sebenarnya pendekatan yang bagus. Benda bagus yang dia buat kita kena akui lah benda tu bagus. Jangan kita nafikan. Kalau kita tak suka macam mana orang tu, benda baik dia buat, kita akui benda tu baik. Benda tak baik, tetap tak baik. Okey? Ini soalan netizen ke? Dia kata kerajaan perpaduan hari ini seperti macam kurang sikit fokus untuk apa ni pihak lain yang akan datang tu. Yelah, masing-masing sekarang ni sedang berusaha untuk mengatasi masalah rakyat. Kita tengok contohnya hari ni, alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri KPDNKK, yang telah menghasilkan apa yang dipanggil sebagai menu rahmah. Ini salah satu program yang sangat baik, di mana kedai-kedai macam Aidin dan ada 15,000 outlet dia dah engage dengan pengusaha-pengusaha kedai makan ni. Ada 15,000 restoran yang menyertai, yang participate dalam usaha untuk menyediakan menu rahmah, iaitu menu yang berharga RM5 ke bawah. Ada yang RM4.9, ada yang RM5. So benda ni sangat bagus, tetapi saya yakin daripada feedback yang saya dapat, kebanyakannya di bandar-bandar. Jadi orang kampung cakap, kalau kita contohnya macam kat Sabah tu, nak pergi makan, kalau tak bawa RM20 dia kata kita tak boleh makan. Saya tak fikirlah sampai RM20 nak pergi makan kan. Bergantung pada menu juga. Kalau kau ambil satu pinggan tu penuh, ada udang, ada ayam,
Memanglah tak boleh makan kalau tak ada RM20, betul tak? So menu rahmah ni sudah pastilah contohnya kalau ada ayam goreng dengan kuah ataupun mungkin sedikit sayur. Tak adalah makanan tu terlalu mewah, nama pun menu rahmah, betul tak? Ya. So kita harap kalau boleh Yang Berhormat Menteri dapat memikirkan supaya menu rahmah ni dapat dipanjangkan bukan hanya di bandar-bandar. Di kawasan-kawasan luar bandar pun, walaupun kita tahu kebanyakan tempat di luar bandar ni memang dia punya cost of living dia rendah. Jadi makanan dia pun sepatutnya rendah juga, kan? Tetapi kalau ada orang komplain, maknanya mesti ada tempat-tempat tertentu yang kita mungkin terlepas pandang. Jika ada, maka kita cubalah untuk menyebarluaskan menu ramah ni ke seluruh negara. Ini satu benda yang saya rasa inisiatif yang baik, kan? Dan sebenarnya banyak juga inisiatif-inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan.